Okey, Assalamualaikum, selamat malam, salam sejahtera diucapkan buat semua penonton-penonton yang menyaksikan live kami di wallctc.fm, dan juga anda juga boleh mengikuti live kami melalui laman sesawang kami www.tvctc.fm, juga live. Dan untuk pertanyaan, persoalan apa saja berkenaan dengan pair yang merunsingkan anda, boleh anda letakkan di ruangan komen, insya-Allah daripada masa ke semasa saya akan tengok jugalah soalan-soalan yang baik untuk dikongsikan, bukan untuk anda seorang, tapi bila dijawab oleh cikgu dapat pencerahan kepada semua yang menonton. Baik, alhamdulillah hari ini 20 Oktober 2020 dan kita telah masuk episod yang ke-161 dan kita bersiaran cikgu di Kajang, saya dengan Boboy dekat Cyberjaya PKPB. Okey, tuan-tuan dan puan, sebut pasal PKPB ni, kita tak tahulah lepas 22 Oktober ni apa akan bakal berlaku, sama ada meningkat ataupun tidak, makin ketat ataupun dilonggarkan kembali. Kita berdoa dan kita sama-sama lah pastikan semoga pandemik COVID-19 ni dapat kita kurangkan. Sebabnya sepatutnya tak terjadi benda ni, tapi apakan daya, ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak salahkan orang tu orang ni pun dah tak ada masa, benda dah jadi. So jangan diulang semula lah di masa-masa akan datang. Jangan terlampau sangat nak merebutkan kuasa. Pening juga ni rakyat ni. Betul. Betul. Air tak dengan ada. air tak ada. Kadang-kadang daripada suka dah timbul rasa bukan benci ke, dah meluat dah. Kan, dengan hal-hal politik ni lah. Lupakan dulu. Pastikan COVID-19, lepas tu kita punya ekonomi. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah kita bertemu lagi dengan kesihatan saya yang baik. Cikgu pun saya tengok segar kat rumah. Alhamdulillah. Cikgu okey di rumah Okey dia tengah baby. Sambil live, sambil jaga baby tu. Tengok, ingat senang je nak buat. Okey, alhamdulillah kita ada di ruangan komen sekarang ini. Orang yang pertama adalah Hafidin Jamaluddin. Salam semua. Waalaikumsalam. Kita ada Hasrin Muhammad Hasim. Salam, harap cikgu dan Cikgu Lan dan juga Pak Su sihat, insya-Allah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih. Abdul Aziz daripada Brunei Darussalam. Assalamualaikum Cikgu Aslan, DJ Boy. Lepas tu Pak Su, semoga sihat selalu daripada Brunei Darussalam. Witness, salam sejahtera. Witness, thank you. Orang Penang. Penang macam mana dekat penjara tu kata nak buat lockdown terus. Tak tahulah, kita sama-sama lah, jangan dia keluar penjara tu cukup. Witness, jaga family, jaga diri dan kawan-kawan. Yep. Musa Yusof, salam cikgu, terima kasih kerana mengenalkan saya dengan BBMA. Alhamdulillah. Nampak. Okey, ada persoalan daripada Hafidin, insya-Allah. Nanti saya akan cuba bertanyakan kepada cikgu. Kemudian kita di sini kita ada Firdaus, Cikgu Lan dan juga Pak Su. Terima kasih anda bersama dengan kami. Zulfaika Muhammad, salam Cikgu Lan, Pak Su. URCHF. Salam. URCHF pilihan dia okey, insya-Allah. Euro CHF. Cikgu boleh lah intai-intai tengok macam mana. Insya-Allah. Muhammad Faizi, salam cikgu, Pak Su dan juga Boboy. Kemudian Muhammad Hanis, Muhammad Ismail, salam cikgu dan juga Pak Su dan juga Fi. Assalamualaikum cikgu. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan yang mana menonton. Saya mohonlah kalau dapat kita share. Terus anda subscribe Wall CTC, kemudian channel YouTube kami. Sokongan anda akan memberikan perangsang. Semoga kita akan terus berikan yang terbaik. Baik cikgu, tanpa membuang masa, Muhammad Syakirin masuk terus bertanyakan soalan. Okey Muhammad Syakirin, insya-Allah. Okey, mohon penonton komen juga tentang audio dan juga visual dan juga audio kami macam mana. Kalau ada apa-apa terus letakkan di ruang komen supaya senang Boboy, juru teknik terbaik kami dapat memantau live kita ni. Okey, segmen yang dikuasakan oleh M Trading.
Untuk anda semua, kalau anda nak cari broker yang mantap, deposit yang laju, cubalah M Trading. Tak kenal maka tak cinta. Yeah. Okey, minggu pertama cikgu, PKPB cikgu merayau juga ke ataupun memang stay at home je? Sebab pengalaman kita sebelum ni memang kita memerap kat rumah. Jadi saya memang tak keluar bang. Memang duduk rumah. Rumah saya saja pergi kerja. Saya daripada siang sampai ke malam. Saya rasa saya belum, cuma saya pergi kat kedai beli makanan, lepas tu balik sekejap. Tu je. Lepas tu tak pergi mana dah. Memang kata 24 jam tu, rasa 23 jam dekat rumah. Tapi ada bagus dia cikgu. Sebab cikgu ada baby kat rumah. Yes. Yalah, kalau boleh, kalau area-area cikgu kalau ada barang runcit ataupun barang makanan yang boleh COD, lebih baik cikgu tak payah keluar lah cikgu. Yes. Kan? Saya pun memang Food Panda, kita orang ni tak berhenti menggunakan servis Food Panda. Nampak kita tak pasal-pasal sebut, kita tak sponsor pun tapi sebut nama, nampak. Itulah kenapa yang berlaku sekarang. Baik cikgu, silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Baksu. Boboy, kita punya technician, tuan-tuan. Tanpa ada technician tu tuan, memang siaran kita memang kalau ada masalah memang tak dapatlah kita bersiaran. Thanks a lot pada dia dan pada pihak CTC, disebabkan PKPB, jadi remotely dah saya daripada rumah kan. Jadi masalah ni yang sedang berlaku dan COVID-19 mencengkam kembali. Ratusan kes setiap hari. USD nampaknya lemah beberapa kali. Hanya menunggu election membawa diri. COVID lagi, election lagi, Brexit lagi. Ya Allah cikgu. Jadi pantun tu tuan-tuan, apa yang berlaku sekarang, COVID-19 tu mencengkam, dia datang balik. Kalau kita lihat pasu sehingga tengah hari tadi, kes terbaru dah mencecah 800 lebih. Jadi macam mana tuan-tuan? Kita 2 minggu buat PKPB. Kalau kita ikut sejarah lah yang mula kita mula PKP dulu, bila jumlah tu dah mencecah 2 angka, baru kita nampak lockdown tu akan, PKP tu akan dikurang atau dilonggarkan. Tapi kalau selagi 800 Pak Su, macam mana nak buat 2 minggu? Rasanya kalau masih kekal, dia akan extend. Itu yang telah berlaku. Jumlah tu sangat tinggi tuan-tuan. Dalam masa seminggu ni, saya tengok nombor 800 sampai hari dah, 4 hari ke 5 hari macam tu, 800 lebih. Yes. Dan yang ramai datang daripada Selangor. Itulah. Lagi saya risau. Sebab tuan-tuan, ini melibatkan nyawa sebenarnya. Dia bukan macam demam sesama. Kalau demam sesama biasa, kita makan ubat settle. Ini kau makanlah ubat apa pun. Ini melibatkan nyawa. Satu lagi, kita takut sebab antibody badan. Ya, betul. Terutama bagi bayi dan juga warga, yang dah warga emas. Jadi itulah, dan dalam masa yang sama, tuan-tuan, Pak Su, kalau notice sebenarnya, bagi kita sebagai seorang trader, walaupun kita nak tahu pandemik ni berlaku seluruh dunia, tapi Pak Su, itu adalah suatu peluang untuk kita nak menjana income. Itu yang berlaku. Di mana ada kesusahan, di situ ada kesenangan. Di mana ada macam berita-berita yang menyedihkan, di situ pula ada orang mendapat kegembiraan. Itu dia kata, setiap yang pahit pasti ada yang manis di sebaliknya. Kan? Betul Pak Su. Sebab tuan-tuan, saya monitor balik. Kalau Pak Su tengok pada awal tahun, ketika PKP bermula, satu dunia baru mengenal COVID-19, harga minyak Pak Su, harga emas Pak Su, harga perak, semua jatuh menjunam. Tapi sekarang pergerakan harga dia tuan-tuan telah pun naik double Pak Su. Double. Tuan-tuan, saya baru ni berminat mencari beberapa benda termasuk perak lah, emas, perak dan emas. Dan bila saya cek Pak Su, ada beberapa orang buyer dia cerita dia beli pada sekitar harga 1 kilo ni perak 1 kilo cuma RM2.
awal tahun masa PKP. Hari ni lepas tu 1 kilo dah RM4. Bermaksud dia dah naik 100%. Jadi setiap RM1 yang diletakkan, dia dah dapat lagi RM1. Wah, untungnya dia. Tuan-tuan, tu sebab saya duk fikir, segala apa yang berlaku ni tuan-tuan, walaupun dia menyedihkan, tapi bagi sesuatu orang yang berfikir, ada peluang untuk nak benyana income. Betul? Bukan saja hidup ni berpasangan, tapi keadaan pun berpasangan. Ada yang sedih, dalam masa yang sama ada tempat yang bergembira. Betul. Betul cikgu. Kan? Dia adalah peluang kat Itulah situ. kehidupan. Mana yang tahu, yang pandai akan ambil lah peluang ni. Betul. Dan bila saya tahu cakap tuan-tuan, untuk USD tu lemah, dan kalau kita lihat sebenarnya, kita sekarang menanti di mana satu pergerakan besar yang mana kita menantikan USD untuk terus lemah sebenarnya. Saya menjangkakan, dan bukan saya tuan-tuan, saya juga merujuk pada banyak berita-berita lepas tu, dan juga orang-orang yang memang ada nama lah, orang-orang ekonomi terutama di US sana tu kan. Macam Robert Kiyosaki. Saya ramai kenal lah orang ni. Memang dia dah beritahu yang USD semakin lama semakin lemah dan akan runtuh. Bila kita tak tahu. Jadi keluarnya benda-benda nama dia macam cryptocurrency. Itulah pilihan. Dulu pasal benda ni tak muncul, tak ada. Tapi kenapa benda-benda ni ada? Jadi ada sesuatu lah. Jadi apa yang sebenarnya tuan-tuan, bila macam saya katakan tadi, ketika kita bersedih, ada orang bergembira. Ketika market sedang jatuh, ada yang naik. Jadi saya nak berkongsi macam, sebab sekarang tuan-tuan, ada orang bertanya kepada saya apa peluang yang mungkin boleh dijana. Dan pada saya tuan-tuan, antara peluang yang tuan-tuan boleh lihat sekarang, terus saya katakan adalah cryptocurrency. Cryptocurrency yang kalau saya sebut kripto, kata apa benda dalam kripto? Kalau saya sebut Bitcoin, ramai yang pernah dengar perkataan Bitcoin. Yes, Bitcoin. Dan sebenarnya tuan-tuan, Bitcoin dipendekkan cerita, kalau Pak Su tengok sekarang ni nampak dekat depan ni tuan-tuan, harga semasa sekarang adalah 1 Bitcoin dalam USD adalah $11,932. 1 Bitcoin. 1 unit Bitcoin. Jadi kalau kita nak merujuk pada harga RM Pak Su kan. Okey. Bila tuan-tuan lihat apa yang di depan ni, ini adalah satu website yang memang menunjukkan senarai cryptocurrency yang ada seluruh dunia Pak Su. Cikgu saya cuma minta pangkah muka Pak Su, cikgu. Terlupa, minta maaf. Okey. Masih. Okey. Minta maaf. Okey, tuan-tuan. Apa tuan-tuan nampak kat sini, ini adalah satu website yang menjadikan rujukan satu dunia untuk melihat tentang maklumat cryptocurrency. Okey. Dan kalau kita lihat atas sekali, Pak Su boleh nampak semua ini jumlah dia tengok, the global crypto market capital adalah setakat sekarang tuan-tuan adalah 366 bilion USD. Tuan-tuan, jumlah ni lagi besar daripada market saham. Jadi dia sangat meriah, sangat cair. Jadi dia sangat cair tuan-tuan. Pergerakan dia memang amat boleh menggembirakan. Menggembirakan. Okay. Dan lepas tu daripada 366 bilion ni kan keseluruhan, daripada tu 221 bilion dimiliki oleh Bitcoin. Bermaksud 2/3 daripada keseluruhan market ni Bitcoin yang punya. Jadi disebab dengan tu, pergerakan Bitcoin ni adalah merupakan pergerakan induk, pergerakan yang paling kuat. Dia bergerak tu tuan-tuan, yang lain akan follow. Yang kecil-kecilnya akan follow. Contohnya yang kecil-kecil macam Ethereum. Ni nama dia mungkin pelik-pelik bagi orang yang mungkin pertama kali dengar, tapi lama-lama is okay. Ethereum, Tether, XRP dan banyaklah. Dan tuan-tuan, jumlah yang ada maksud setakat ni cryptocurrency ada 7,458 kripto. Jumlah semua. Jumlah dia. Dan saya tuan-tuan, saya fokus kepada mana-mana kripto. Ini untuk saya lah. Saya letakkan satu filter. Filter yang lepas tu adalah saya akan mencari mana-mana market cap atau market capital yang minimum 1 bilion.
Jadi itu adalah cair. Dia punya kecairan. Jadi kalau tuan-tuan tengok kat sini, saya akan mencari sampai 1 bilion bermaksud daripada NAM ni membawa ke atas. So ada 23 yang saya akan fokus. Ini yang saya akan cari. Saya nak yang kecairan tinggi dan harga dia yang murah, Pak Su. Dan kalau tuan-tuan, kalau kita nak tengok sebenarnya, mungkin bagi orang yang tak pernah tahu, ni apa benda ni, semua dalam USD kan. Jadi orang akan tanya, mana saya nak beli? Bila dia nak beli tuan-tuan kat Malaysia pula, ni skop dia besar. Sekarang kalau saya kecilkan Pak Su untuk di Malaysia ni pula, kalau kita bercakap kripto, sebelum 2019 Pak Su, kerajaan tidak memberikan sebarang green light untuk mana-mana company beroperasi. Dia cuma mendaftar saja di bank negara, tapi tidak ada sebarang green light kata okey, kau boleh buat scan. Tapi bermula daripada tak tahu saya Jun 2009, kerajaan melalui Security Commission ni Pak Su, 1 Jun. Bermula pada 1 Jun 2009, kerajaan Malaysia melalui Suruhanjaya Security Commission, ini website dia tuan-tuan, telah pun memberi green light kepada 3 company. Tuan-tuan nampak? Pak Su nampak jelas kat sini Luno Malaysia nama company dia. Saya rasa Luno ramai orang tahu. Kedua adalah Synergy. Dan ketiga adalah Tokenize. Setakat ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan hendak menjual beli kripto yang dibenarkan oleh Security Commission di Malaysia dalam nilai ringgit, hanya 3 company ni sahaja yang boleh dibenarkan buat urusan. Selain daripada tuan-tuan, tak ada. Jadi kalau nak tahu, rajin-rajin save link ni, tengok link ni, dan tuan-tuan sentiasa monitor. Setakat sekarang memang ada 3. Jadi apa sih buat tuan-tuan? Saya nak belajar. Saya orang yang belajar banyak bukan daripada buku, tapi daripada try and error. Try and error. Saya punya cara belajar. Sebab saya dapat feel, tuan-tuan, cara try and error ni melibatkan duit. Dia bukan melibatkan setakat teori, tapi praktikal. Jadi tuan-tuan, bila saya buat, saya tahu saya akan rugi. Jadi rugi itu sebenarnya adalah satu yuran untuk saya untuk nak memahami bagaimana ia beroperasi. Jadi setakat sekarang tuan-tuan, saya telah pun membeli dan menjual, rasa dan menjual di Luno dan di Synergy. Dan saya nampak apakah persamaan, apakah perbezaan, manakah yang paling selesa. Kalau macam contohnya dekat Luno, apa yang saya boleh tunjuk tuan-tuan, dekat sini ini harganya dalam nilai ringgit ada. Senang kita nak melihat. Bila dalam ringgit, tuan-tuan akan nampak kat sini. Okey, ini adalah satu nilaian yang mana Pasal boleh nampak Bitcoin berapa harga dia sekarang? 9,424. Satu Bitcoin. Lepas tu 2017 ketika saya baru mengenal Bitcoin, saya beli tapi saya tak tahu apa-apa. Saya setakat beli saja. Harga dia pada masa tu RM2,000. Berganda cikgu. Tapi sebab kita tak tahu, tak ada pengalaman, tak ada buku, jadi pada saya kena rasa saya belilah. Saya jual pada tu mungkin saya jual pada harga sekitar 5 ke 6 ribu. Okey. Kemudian dia naik lepas tu mencecah bukan 49, 80 ribu. Macam ni kena cari 50 ribu ni. Tuan-tuan, ada bertanya pada saya, mahalnya 9 ribu. Soalan dia, adakah perlu saya ada 49 ribu untuk mendapatkan Bitcoin? Perlu ke? Jawabnya tak perlu. Tak. Tuan-tuan boleh ada RM1,000, RM500, RM200 untuk mendapatkan Bitcoin. Cuma nilai dia 0.000 something lah. Yang ini kalau 1.0 unit 49,000. Kalau tuan-tuan ada katakan 4,900, 0.1. Tuan-tuan ada 490, 0.001. Macam tu lah saya kira. Macam tu lah. Dan begitu juga yang lain. Ini adalah empat kripto yang dibenarkan, yang didagangkan dengan RM. Satu lagi Ethereum, RM1,531 untuk semasa. Dan yang ketiga adalah Litecoin 195. Dan lepas tu yang paling murah, kalau katakan orang nak dapatkan seunit tapi paling murah, ni dia XRP. Harga sekarang berapa? RM1.01. Ni murah. Jadi, ni. Ini tuan-tuan yang ditawarkan. Tuan-tuan, Pak Su memang saya beli ni. Saya beli XRP, saya beli XRP, saya beli Litecoin. So, apa saya buat? Saya beli kat sini tuan-tuan. Satu lagi
Saya cuba beli juga di mana? Synergy. Saya cuba beli dekat Tokenize. Sini pun ada. Nampak harga dia. 49,000. BTC, Ethereum 1551 dan XRP RM1.02. Jadi kedua-dua ni saya dah cuba dan saya dah ada jual beli dan saya ada simpan kat sini, dan ini tuan-tuan adalah lebih kepada untuk jangka panjang. Pada saya simpanan hari tua. KWSP. Sendiri punya lah. Sendiri punya. Sebab tuan-tuan dijangka insya-Allah pergerakan dia akan naik lebih mantap. Sebab contohnya Pak Su ni XRP RM1.02 2018 Pak Su, dia berjaya mencecah harga tertinggi RM13. Wow. Bermaksud setiap RM1 naik 13 kali. Kalau tuan-tuan ada RM10, 130. Kalau ada RM1,000, 13,000. Kalau ada RM10,000, 130,000. Begitulah seterusnya. Jadi itulah dia punya resisten. Jadi kita sebagai trader tuan-tuan, kita nampak harga sekarang memang harga discounted. Memang harga murah. Tunggu apabila kita nampak USD makin jatuh tuan-tuan, insya-Allah harga ni tuan-tuan takkan dapat dah RM1 dah, takkan dapat RM1.02 dah. Jatuh USD, tuan-tuan nampak USD makin jatuh, gold makin naik, silver makin naik, tuan-tuan akan nampak yang XRP ni kan dah bukan lagi RM1.02, akan naik dan terus naik. Itu yang saya sibuk cerita sekarang. Bila dia naik nanti, orang tanya, bang boleh beli. Tuan-tuan, bila kita nak beli harga murah, bila harga dah mahal, bila harga dah tinggi, kita nak beli pun macam alamak, dia dah naik kan. Nak sekarang. Okey. tu saya nak bagi perkongsian apa yang saya buat kepada tuan-tuan semua. Ini tuan-tuan aware apa yang sedang berlaku. Sebagai seorang trader tuan-tuan, kita kena tahu kita bukan trade currency saja atau forex saja, kita banyak lagi yang ada. Dan persoalan dia, ada tanya saya, ini untuk jangka panjang yang mana kita beli lepas tu dan kita simpan. Bagaimana pula, boleh tak kalau saya trade macam saya trade forex? Boleh. Jawapan dia boleh. Sebab yang ini tuan-tuan, ada tuan-tuan beli dia macam saham. Tuan-tuan beli dan simpan, tuan-tuan punya. Okey, bila tuan-tuan jual, contohnya tuan-tuan ada contohnya XRP pada harga RM1.02. Untuk membeli 1,000 unit, tuan-tuan kena bayar RM1,020. Okey. Katakan tuan-tuan jual 500 unit. Jadi baki di tangan tinggal 500 saja. Tak boleh buat apa. Itulah tuan-tuan simpan. Lepas tu, ini umpama simpan dalam bank, tapi nilai dia meningkat. Nilai dia berubah-ubah lah. Okey. Dan kalau katakan kita nak trade juga macam forex, ada pilihannya. Saya sini tuan-tuan, saya kalau siapa tengok, saya ada trade dekat one of the broker. Bitcoin lah. Okey. Ini yang ni adalah Dash, dan kalau tuan-tuan saya tunjukkan di sini ada 6 kripto, dan alhamdulillah ini harga Bitcoin sekarang dah hampir mencecah 12,000. Ini Dash sedang membuat retracement. EOS, ini Ethereum tadi. Ini dalam USD kanan atas Litecoin dan juga XRP tadi saya kata Pak Su, XRP. Jadi kalau kita nak trade based on profit and loss, di sini boleh. Dan kalau kita nak beli dan simpan, di Luno boleh, di Tokenize boleh, di Synergy boleh. Untuk di Malaysia lah. Kalau di luar negara banyak. Saya rasa siapa yang mahir kat luar negara banyak. Contohnya Coinbase, contohnya Kraken, contohnya Bittrex, ataupun saya lupa nama dia. Poloniex, macam-macam nama lah kat luar tu. Okay, so saya harap tuan-tuan dapat sedikit ilmu tentang kripto yang mana insya-Allah saya akan cuba kongsikan dari masa ke semasa. Sebab benda tengah cantik lepas tu, benda tengah murah ni saya akan cuba mempromosikan. Saya tidak terikat dengan mana-mana pun. Saya bebas. Saya nak seronok berkongsi sebab saya sendiri dah pun masuk dalam market. Okay. Peluang jana income. Tak, ni peluang jana income ni. Betul. Tu sebab saya kata ketika market dalam keadaan inilah masa jatuh, dia. Ada berlaku ada pandemik kan. Ada benda yang mana kita boleh jana income. Jadi jangan terlalu bersedih. Sebenarnya kalau kita belajar, kita fokus, ada tempat untuk kita nak recover apa yang kita lost somewhere untuk recover somewhere. Okay? Right, itu clear sikit. Setengah itu. Okay, sekarang lama juga cerita pasal kripto ni, seronok pula. Tapi kita tahu semuanya menunggu currency pilihan. Okay. Yes. Jadi sekarang saya persilakan Pak Su berikan saya bacakan soalan, saya terus lompat kepada persoalan yang diminta tentang currency. Saya ambil yang atas mula-mula tadi. Nanti. Okey cikgu, UJ.
akan membuat re-entry di pertemuan MA Low, MA 50, MIBB. Okay. Jadi cikgu, adakah UJ akan buat re-entry di H4 di pertemuan MA Low, MA 50 dan MIBB? Okey. Terima kasih atas pertanyaan daripada tu. Hafiz Hafidin. Okey, terima kasih Tuan Hafiz. Kalau kita lihat tuan-tuan, cara saya membaca, sini saya kongsikan bagaimana saya melihat market. Tuan-tuan, first saya perlu melihat di manakah kedudukan harga atau candle pada bacaan mingguan. Mingguan. Kenapa mingguan? Saya nak tahu adakah harga sekarang berada di kawasan tertinggi mingguan atau terendah mingguan. Itu penting. Kalau candle atau harga Pak Su berada di kawasan tertinggi mingguan, maka minggu ni fokus saya adalah sell saja. Okay. Kalau dia berada di kawasan terendah mingguan, maka fokus saya adalah untuk mencari buy saja. Okay. Right. So Pak Su boleh nampak di sini untuk UJ ni, kita nampak sebelah kiri sekali ni ada satu candle weekly, weekly ni nampak clear, weekly. Saya besarkan. Nampak? Boleh nampak? Okey, ya saya kecilkan sebab ada garisan. Okey. Yang bestnya Pak Su, tuan-tuan, ni garisan merah biru atas ni kan? Dan candle ni Pak Su, dia rapat. Garisan ni dia dah merapati, macam ni dia dah menuju ke kawasan kotak yang ada merah biru ni. Okey, bermaksud dia sedang menuju ke kawasan tertinggi minggu ini. Tertinggi minggu ini. Minggu ini. Dan candle dan harga ni tuan-tuan berada di tengah-tengah atau di antara kawasan tertinggi minggu dan kawasan terendah minggu. Betul lah. Nampak jadi tuan-tuan, Pak Su, garisan tu beritahu yang ini adalah kawasan terendah kawasan terendah untuk minggu ini. Dalam bahasa mudah lah. Dan ini kawasan tertinggi minggu ini. Dalam bahasa BBMA, ini adalah MA5 high dan MA10 high. Itu bahasa BBMA dia. Dan ini adalah MA5 low dan MA10 low. Bahasa mudah dia, ini kawasan terendah minggu ini dan ini kawasan tertinggi minggu ini. Mudah faham maksud jadi sebenarnya tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak entry, saya sangat prefer atau cadangkan tuan-tuan untuk sabar menunggu candle berada di sekitar garisan atau kawasan tertinggi di weekly. Itu yang saya cadangkan. Sebab tuan-tuan, kalau kita tak sabar, kita buy, kalau dia jatuh, alamak, tak best kan? Jadi Basu, kalau kita nak membeli, macam tadi kripto, kalau kita nak membeli, kita beli pada harga yang paling murah. Dan kalau kita nak menjual pada harga yang paling mahal. Jadi barulah sedap kita punya profit kan. Tapi kalau kita masuk tengah-tengah, dia macam tak cun dah. Dia macam hari tu macam ya ke nak naik, ya ke dia nak jatuh. Jadi tuan-tuan, bagi sesiapa yang belum buat sebarang keputusan, apa yang saya cadangkan, tuan-tuan tunggu untuk peluang sell di mana? Di kawasan-kawasan garisan tertinggi weekly atau dalam bahasa BBMA di kawasan MA5 yang ni. Ni Pak nampak ada moving average 5 kan? Itu adalah MA5 high sebab dia berada ke atas. Yang bawah ni adalah MA5 juga tapi MA5 low. Jadi saya cadangkan tuan-tuan untuk menunggu di kawasan 510 high untuk mendapatkan bacaan tertinggi dan untuk nak sell lah. Okey, dan maknanya untuk nak mencari peluang sell kat situ. Dan kalau katakan kita susah nak melihat Pak Su, itu apa ini weekly, kita boleh gunakan daily. Cara gunakan Pak Su adalah garisan yang kita nampak di sini. Ini adalah garisan yang merupakan kawasan tertinggi minggu ini. Jadi itu yang saya cadangkan. Tunggu di sini untuk mencari setup sell. Kalau kita masuk tengah-tengah boleh, tetapi dia lebih berisiko. Dia lebih berisiko. Alright? Okey, tapi kalau katakan biasalah tuan-tuan, kita dah tentu ada akaun-akaun yang memang high risk. Bagi trader lama tuan-tuan yang mana tuan-tuan mungkin saya yakin tuan-tuan ada lebih daripada satu akaun. Maknanya ada akaun yang high risk, ada akaun yang low risk. Untuk akaun yang high risk dia nak juga masuk, tak ada masalah sebab tuan-tuan dah tentukan akaun ni high risk, this is low risk. Biasanya akaun high risk Pak Su, jumlah modalnya adalah lebih kecil daripada yang high low risk. Okey.
Kalau siapa nak entry juga berdasarkan pada 4 jam, kita dah nampak tuan-tuan, di 4 jam ni ada satu signal. Dalam BBMA, signal ni nama dia bacaan adalah momentum buy. Saya besarkan lepas tu. Atau saya buat kotak ni sahajalah. Saya rasa yang paling mudah. Saya buat ni. Okey. Lepas tu nampak yang biru sebatang ni. Ni nama dia bacaan momentum buy. Okey. Momentum ni tuan-tuan, dia bagi tahu bahawa selepas momentum akan ada retracement. Retracement tu yang kita namakan re-entry. Yang kita namakan re-entry. Jadi, bila ada bacaan momentum buy, maka kita menunggu peluang re-entry buy. Jadi, itu dia punya rule dalam ilmu BBMA Tuan Omar, cikgu kita, memang saya suka sangat benda re-entry sebab dia bagi tahu sebelum berlaku re-entry ada muncul momentum. Jadi kita dah bersedia dah. Kita dah tahu sebab bila berlaku momentum tuan-tuan, kita bukan beli kat sini. Kita menunggu untuk peluang buy di kawasan. Lepas tu nampak ni garisan MA5 low ada kurungan 5 dan bawah ni adalah MA10 low. Jadi dua garisan ni lepas tu adalah tempat di mana kita mencari entry buy. Lepas tu nampak tak? Candle menyentuh garisan biru merah bawah ni. Okey. Inilah tempat buy. Ni tempat buy. Inilah gunanya garisan tu. Selagi uptrend tu masih valid, maka kita mencari peluang buy. Sekarang tuan-tuan, uptrend masih lagi valid. Jadi kita menunggu di sini. Dan kalau untuk lebih jelas, di 4 jam, bentuk yang biasa berlaku tuan-tuan adalah ketika re-entry buy di 4 jam, di H1, bentuk yang selalu berlaku adalah market hilang volume buy. Macam mana bentuk dia? Kita pergi pada H1. Okay. Nak tahu bentuk dia? Pak tu tengok sini. Lepas tu nampak tak ada candle biru ni? Candle ni, kalau sesiapa yang menggunakan BBMA dan hanya nampak pada satu TF sahaja, H1 sahaja, lepas tu dia akan kata ini adalah candle arah kukuh sell. Betul kalau di H1 sahaja. Tetapi bila dia buka di taraf yang besar, maka ini adalah kawasan re-entry buy di 4 jam. Ni kat sini. Jadi ini tempat buy sebenarnya. Jadi jangan mudah tertipu sebab mata pada ini memang bacaan BBMA. Itu sebab saya kata, tuan-tuan bila guna BBMA, tuan-tuan tidak boleh pegang satu TF sahaja. Sangat bahaya dan mudah untuk melakukan kesilapan. Dan kalau lepas tu notice, ada candle dia menyentuh garisan. Ni nampak moving average dalam kotak 50. Okey? Tuan-tuan, saya tunjuk cara membaca. Lepas tu, garisan 50 ni lepas tu, sebenarnya tempat-tempat yang terbaik untuk kita nak meletakkan entry buy. Ni garisan ni. Inilah tempat dia lepas tu. Ni dah balik. Sebab, tuan-tuan, garisan EMA 50 di H1 adalah kawasan-kawasan dalam yang berlaku sekarang ni lah. Garisan EMA 50 di H1 adalah kawasan 510 low di H4 atau zone re-entry buy. Jadi bagi sesiapa yang nak mencari peluang buy, mungkin tuan-tuan nak nak gunakan dengan akaun-akaun yang high risk, tuan-tuan, saya cadangkan untuk menunggu pada garisan EMA 50. Okey, Baksu. Dan dalam trading, Baksu, ada ketikanya kita trade, ada ketikanya candle menyentuh garisan EMA 50 macam ni, Baksu. Nampak kan? Tapi ada ketikanya candle boleh untuk tidak sentuh. Jadi kita kena berpijak di bumi yang nyata sebenarnya. Jadi saya sendiri, Baksu, dulu saya selalu menunggu buy. Kalau saya nak buy lah kan, katakan 4 jam re-entry buy, saya tunggu letak di H1 saya letak buy kat sini, di garisan ni. Tuan-tuan, ada ketikanya kita letak ngam-ngam kat garisan ni, tapi dia naik, dia langsung tak ambil kita punya entry, kita punya PO. Jadi benda-benda tu tuan-tuan memang berlaku. Jadi bila ia berlaku, kita rasa kecewa. Jadi Baksu, inilah saya punya try and error. Dulu saya tak tahu, dulu saya ni lurus pendul. Okey. Maksud saya, Baksu, saya hanya menunggu dekat garisan ni je. Ni, garisan ni je. Tanpa garisan saya sedar, tu jadi cikgu saya punya menyangka, mark lah ke ni? Mak, dulu tuan-tuan, saya menjadikan bahawa saya tunggu MA50. Tapi bila saya tunggu tuan-tuan, ada ketikanya kena, ada ketikanya tak kena.
kemudian kena naik. Betul, kena naik. Alamak, macam ni Pak Su. Nampak tak ni ngam-ngam kan dekat garisan ni kan? Bila kita letak PO Pak Su, ngam-ngam kat garisan ni kan, dia ada, Pak Su tahu spread, buy and sell, dia ada perbezaan spread kan. Dengan spread tu kan, kita letak PO, spread tak, dengan spread yang besar, PO kita tak kena, lepas tu naik. Kita dah ngam-ngam letak buy kat garisan, dia touch garisan tu, dia naik. Langsung tak ambil kita punya PO. Saya duk pening. Alamak, pasal apa tak ambil? Jadi saya Pak Su, saya fikir, kalau saya nak menunggu setiap kali kat garisan EMA 50 ni tuan-tuan, saya boleh dapat dan boleh tak dapat. Betul? Pak Su? Jadi disebabkan pengalaman saya macam tu, saya duk fikir macam mana caranya kalau saya nak juga entry. Jadi apa saya buat Pak Su? Saya meletakkan entry. Saya ada banyak test account, macam-macam account saya buat. Okey. Apa saya buat Pak Su? Daripada garisan hitam tengah ni, nampak hitam tengah, ni hitam atas, hitam tengah, hitam bawah. Yang hitam atas ni adalah top BB. Hitam tengah ni mid BB, hitam bawah ni low BB. Apa saya buat Pak Su? Bila saya dah tahu saya memang suka nak dapat entry tu, saya letakkan di antara mid BB sampai ke garisan bawah ni Pak Su, saya letak pukat. Saya letak banyak layer. Di sinilah saya letak satu layer. Contoh 2 layer, 3 layer, 4 layer contohnya Pak Su. Jadi apa yang berlaku, antara benda yang boleh berlaku Pak Su adalah saya meletakkan 4, tetapi price boleh sentuh yang pertama ni, dan yang kedua kemudian dia naik. Tu sebab sekarang Pak Su saya cari zone. Saya tak cari sharp entry. Ini sharp entry, tapi bila sharp entry tuan-tuan dia tak kena, dia mengecewakan kita. Ada lebih baik buat macam ni. Kan? Itu sebab saya belajar daripada pengalaman Pak Su, tuan-tuan. Saya belajar daripada kesilapan saya belajar daripada bagaimana saya nak entry sedangkan kau dah masuk kawasan entry buy tapi masih tak dapat lagi. Ini yang saya buat. Jadi ini nama saya punya try and error. Saya tengok satu. Jadi sekarang apa saya buat? Saya letakkan layer penuh macam ni Pak Su. Kalau katakan disentuh yang pertama ni, sentuh yang kedua, 3 yang 4 tak sentuh Pak Su kan? Okey, apa saya buat? Saya akan delete yang ni. Bila candle tu dah naik, maka dia dapat entry yang ni kan. Jadi dia naik, so saya dah akan dapat entry kat sini. Itu yang saya buat. So dalam masa yang sama Pak Su, saya kena ada satu money management yang kuat supaya saya tidak boleh MC. Benda-benda tu kena ada tuan-tuan. Ini teknik entry satu, kemudian money management satu. Dia tak boleh tuan-tuan. Dia tidak boleh kita ada modal sedikit. So bagi contoh Pak Su, kalau katakan kita ada modal $100 Pak Su, kita masuk sini 0.1. Dia buat Pak Su, dia turun kat sini. Sebelum dia naik Pak Su, kita dah floating loss kat sini. Floating loss. Itu yang tanda tu. Dia turun, dia naik, ini kita MC. Kita MC Pak Su, kena pun naik. Masa tu punya marah. Pasal apa? Ilmu kita ada, tapi ilmu entry kita ada, tapi ilmu money management kita tak ada. Akhirnya kita MC. Jadi Pak Su, dia ada banyak sebab yang menyebabkan kita boleh MC. Kadang ilmu kita power, memang best. Tapi kita tak power sebab kita tamak. Kita nak kalau $100, malam ni juga dapat $100 profit 100%. Inilah yang berlaku Pak Su. Betul lah. Okey. Jadi tuan-tuan, saya menjawab soalan tuan-tuan dengan cara tunjuk bagaimana nak memahami. Sebab Pak Su, kalau orang tanya saya jawab. Dia tanya saya balik, saya jawab Pak Su. Ayat saya adalah sampai kiamat pun dia akan tanya benda yang sama dan dia takkan belajar apa-apa. Cara saya adalah saya nak menunjuk bagaimana cara nak memahami. Umpama Pak Su pernah dengar pepatah Cina, saya tidak akan memberi ikan, tapi saya tunjukkan bagaimana cara nak memancing. Boleh Pak Su kan? Itu yang saya tunjuk sekarang. Saya nak tunjuk tuan-tuan bagaimana untuk nak mengenali zone, bagaimana nak menggunakan MM, dan bagaimana nak mengenali supaya kita dapat entry, tapi entry yang kita selamat tidak boleh MC. Cerita dia panjang. Okey, untuk jawapan ni pun dah habis 10 minit. Kita ambil soalan soalan lain. Gol. Okey. Okey, sebab dalam saya punya kelas online memang hari tu saya bercerita kat 2 jam Pak Su. 2 jam lah. Biasa saya buat 1 jam. Macam ni buat 1 jam kan. Hari tu saya buat hampir 2 jam. Memang saya rasa
Saya bagi apa yang saya akan explain, saya akan cerita ni Pak Su sedetail-detailnya macam mana you nak buat. Sebab ramai orang Pak Su, entry dia cantik dengan macam-macam ilmu. Tuan-tuan ada guna SNR, macam-macam ilmu, power, tapi dia masih lagi lost pasal apa? Pasal dia sangkut. Itu part tu yang pasal sangkut. Satu lagi emosi. Alamak. Sebab Pak Su dia letak modal $100 daripada dia punya duit poket, daripada simpanan dia. Saya Pak Su, saya trade bukan daripada duit poket. Saya trade daripada duit IB. Betul. Dan tuan-tuan trade dengan duit poket, dia punya goyang lebih. Trade dengan duit IB, tuan-tuan trade dengan lebih relax. Itulah antara cara pengawalan emosi. Itulah advantage kalau tuan-tuan jadi IB, tuan-tuan gunakan duit IB untuk nak trade, tuan-tuan punya emosi lebih terkawal. Ini tips of the day. Okay, saya teruskan pada goal. Okay, goal. Okay, Pak Su. Macam biasa, gold adalah suatu, dia ni adalah metal yang mana dia adalah berkait rapat dengan USD. Okay, jadi macam biasa, sebelum saya terlupa, dah second half ni, kalau saya buka chart USD Pak Su, kita akan nampak ini, kalau saya buka USD, Pak Su akan nampak USD dalam keadaan tergolek kan? Tuan-tuan, saya sangat suka benda ni. Kenapa? Sebab bila gold tuan-tuan, bila indeks USD dia tergolek tuan-tuan, ni nama dia bacaan momentum sell. Tuan-tuan, ni momentum sell. Bila ada tuan-tuan, Pak Su, momentum sell di H1 untuk indeks USD, otak saya dah tahu dah. EU buy, Sell. UCAD sell, UCF sell. Kalau tuan-tuan tak percaya, ini dia punya rule. Saya buka dekat ni, dia tunjukkan tuan-tuan Pak Su, EU terkebang. Okay, naik ni. UCF, CHF terkejun. Pasal nampak betul dia hampir sama kan? Lepas tu tengok UCAD. Sebenarnya saya trade UCAD, saya sell UCAD. Nampak sebatang. Alhamdulillah. Inilah entry yang inilah saya guna Pak Su. Saya baca, tuan-tuan. Ilmu dia adalah tuan-tuan kena tahu untuk membaca indeks USD jika tuan-tuan hendak trade mana-mana pair yang ada USD. Contoh AUD USD. Tadi saya jumpa Pak Su, saya ada buy. Betul. Okay, Pak Su, tadi sebelum mula tuan-tuan, saya ada beritahu Pak Su untuk buy AU. Kalau Pak Su tengok kalau kita tengok kembali kat sini, apa yang telah jadi pada AU, pam. Okay, Pak Su dah naik sikit. Esok saya menunggu untuk nak buat momentum buy. Sama-sama kita tu. Okey, jadi bila USD tuan-tuan dah kena lemah, kita fokus AUD USD, NZD USD untuk buy, Euro USD untuk buy, untuk cari peluang buy. Kita nampak, kita tahu dia nak naik, tapi cari setup. Ada tak setup buy? Sebab tuan-tuan Pak Su, bila kita nampak EU tu nak naik, pastinya kita mencari setup di manakah tempat terbaik untuk buy. Bukannya kalau kita nampak EU tu naik, kita cari setup untuk sell. Balik Pak Su. Balik. Jadi apa yang berlaku adalah kita nampak USD lemah. Jadi kita take peluang buy untuk AU. Sama juga kembali pada gold Pak Su, kita mencari peluang buy sebab USD lemah. Satu benda Pak Su yang saya nak kongsikan ni, saya duk terpandang tadi kan. Sebenarnya gold dah ada tanda-tanda yang mana beritahu aku nak buat U-turn. Macam tu lebih kurang lah bahasa dia. Okay, saya tunjuk kat Pak Su dan tuan-tuan semua tuan-tuan tengok saya tunjukkan apa yang saya nampak. Tuan-tuan buat homework, gunakan ilmu masing-masing, cuba tallykan ada tak persamaan ataupun tidak. Okey, first Pak Su tengok, Pak Su fokus kepada garisan merah biru kat sini. Pak Su nampak tak merah biru ni dia bertemu dengan garisan hitam tengah ni. Nampak tak ni? Pertemuan merah biru bertemu hitam, lepas tu dia buat U-turn, dia naik, tak ingat. Nampak tak? Dia jatuh, naik, tak ingat. Nampak tak? Dia jatuh, dia test hitam ni. Saya menunggu untuk dia terbang lebih jauh.
Itu guna garisan BB masuk. Okay. Ataupun saya gunakan garisan tu mengelirukan. Okey, saya pakai satu ni BB only. Ni senang. Okey. Lepas tu nampak sebelum dia naik, dia akan cuba menyentuh garisan hitam tengah. Ya. Kena kan? Betul. Kena Betul. tak? Dan sekarang hampir mengena kan? Ini yang saya tunggu pasal. Ini yang menandakannya bahawa USD dalam keadaan lemah. Nampak tak sekali? Nampak tak persamaan? Ni sama tak ni? Ya, Sentuh kan? betul. Nampak tak semua sentuh? Inilah tempat dia. Kalau tuan-tuan nak buy kawasan sini, boleh tapi dia tak cun. Tapi kalau tuan-tuan pergi sini tuan-tuan, Pak Su, dia datang sekali-sekala. Ini Pak Su, dia datang bulan 11 2019. Yang ini dia datang bulan 2. Bermaksud 3 bulan dia naik, dia turun sekejap. Lepas tu yang ni Pak Su, daripada bulan 2 dia naik sampai bulan 8. 6 bulan naik, lepas tu turun. Sekarang ni bulan 10, bulan 11. Biasanya Pak Su, notice tak? Harga emas akan naik hampir setiap hujung tahun. Sebelum bermulanya Tahun Baru Cina. Itu pasti. Perasan tak? Jadi inilah dia tuan-tuan Pak Su. Dia dah ada bagi tanda dah. Jadi bila emas dalam keadaan setup macam yang dijangkakan naik, maka kawan dia silver pun dijangkakan naik. Itu yang saya dah usya-usya silver tu. Sebab tuan-tuan, untuk fizikal, silver dia punya profit adalah lebih banyak. Dari segi profit lebih tinggi daripada gold. Tu. Jadi kalau berdasarkan kepada bacaan ni, tuan-tuan yang bertanya tadi, kita nampak bahawa ini tempat-tempat re-entry di weekly sebenarnya, re-entry buy. Okay, dan di daily kita dah nampak candle-candle mula berada di atas garisan MACD. Dan tuan-tuan, dia dah dalam sideway ni. Dia tengah bagi kira mana aku nak pergi, mana aku nak pergi, mana aku nak pergi. So, antara tanda awal tuan-tuan adalah di H1 ni munculnya bacaan momentum buy. Tapi pergerakan H1 tuan-tuan, dia validation dia tak lama untuk naik. Paling tinggi pun dalam tempoh 1 hari. Dia tak lama. Jadi perjalanan dia tak kuat. Okay. Kalau tuan-tuan nak tahu, pergerakan kuat apabila ada bacaan momentum. Kalau kita tunggu nak naik, apabila muncul bacaan momentum buy di H4 di sini dan top BB kembang ke atas, low BB kembang ke bawah, itu tanda tuan-tuan dia nak terbang. Tanda dia nak terbang. Kalau kita gunakan kat sini Pak Su, saya gunakan yang ni BB ataupun sekejap saya pakai BB Molly. Okey. Pak Su nampak tak sesuatu kat sini? Nampak tak yang hitam atas ni flat? Hitam bawah pun flat. Maksudnya Pak Su, dalam waktu-waktu sekarang ni menjelang pemilihan Presiden Amerika, sebab ini satu keputusan besar akan berlaku, market sedang dalam keadaan sideways. Dalam BB tuan-tuan, bila dia berlaku macam ni, flat atas, flat bawah, market sideways. Dan dijangkakan, dan bila kita jangkakan bahawa USD lemah dan juga untuk kita nak buy gold, zone. Sekali lagi tuan-tuan, saya syurkan zone untuk mencari buy. Kalau kita menggunakan daily tuan-tuan, adalah cari peluang buy di antara garisan mid BB hingga ke low BB. Inilah kawasan-kawasan terbaik untuk kita buy, sebab semua sekali garisan di antara mid BB ke low BB di daily adalah merupakan kawasan-kawasan re-entry buy di weekly. Okey. Jadi untuk nak nampak benda tu tuan-tuan, saya perlu gunakan garisan penuh BBMA. Sebentar ya. Okey, saya buat besar. Okey. Lepas tu tengok, saya buka daily sekejap. Saya besarkan. Okey. Tadi saya katakan antara garisan hitam tengah ni sampai hitam bawah ni, inilah hitam tengah ni Pak Su, ini adalah mid BB. Ini adalah low BB. Okay, tuan-tuan. Dan inilah di time frame daily. Jadi, jika tuan-tuan hendak mencari peluang buy, zone yang terbaik adalah daripada garisan mid BB hingga kepada low BB di daily. Sebab zone yang saya tandakan ni tuan-tuan, ini adalah zone yang dinamakan kawasan-kawasan re-entry buy. Ini daily Pak Su re-entry buy di weekly. Kalau tuan-tuan tak sure, buka weekly tuan-tuan.
tuan akan nampak ni zone dia. Nampak tak? Dia berada dekat garisan 5 sepelolong. Lepas tu inilah tempat dia. Oh. Itulah BBMA. Sebab tuan-tuan Pak Su, kalau saya guna weekly, dia macam tak jelas Pak Su kan. Dia macam kecil now kan. Kecil now garisan ni kan, tak nampak. Nak jelas, kecilkan time frame, barulah nampak zone dia. Inilah zone dia. Jadi kalau tuan-tuan nak buy kat kawasan sekarang ni, tuan-tuan, ini kawasan di mana candle berada di atas garisan MACD. Saya tak syorkan. Sebab kalau kita nak menunggu buy, kita nak kena buy di bawah. Kalau kita nak menunggu sell, inilah kawasan sell. Tapi tadi dalam bacaan di weekly, kita nampak yang market tengah retest MACD untuk peluang buy, dan kita tahu yang USD dalam keadaan lemah. Betul. Bila lemah, maknanya kita nak buy gold. Tapi bila kita nak buy, bila candle berada di atas garisan mid BB di daily, tuan-tuan, jadi tempat tu dia tak cantik pas untuk buy. Dia dah mahal. Nak cantik antara mid dengan low. Ni tempat cantik. Jadi kalau saya nak buy, tuan-tuan, saya menunggu jikalau ada candle gold yang berada di antara mid dengan low pada minggu ni Pak Su, memang tempat yang saya nak buy. Jadi Pak Su, bila saya nak buy, bila kita dah nampak zone, kita nak buy kan. Bila kita nak buy Pak Su, kita tak tahu bila dia akan jatuh atau bila dia akan berada di kawasan antara mid dengan low. Kita tak tahu, tuan-tuan. Jadi bagaimana kita buat? Kita letak pending order lah atau PO. Pasal tu, kalau saya letak, tuan-tuan, saya akan letak contohnya satu layer yang pertama, layer yang kedua, layer yang ketiga. Kadang-kadang untuk memudahkan waktu, saya akan kira daripada mid BB ni 1894, daripada low BB 1858. Bermaksud waktu dia sekitar dalam 400 pip. Okey? 80. Jadi kalau katakan 400 pip, apa saya buat? Saya akan katakan saya nak pecahkan kepada 4 garisan. Jadi saya letak setiap 100 pip satu layer. Terpulang pada masing-masing lah. Jadi katakan saya buat 4 garisan, okey, ni jarak dia. Jadi Pak Su saya pasang awal-awal bacaan ni. Jadi kalau dia turun, sebab saya tak tahu bila dia nak turun Pak Su. Yang saya tahu adalah ini adalah kawasan yang terbaik untuk saya buy sepanjang minggu ini. Ulang sekali lagi, yang saya tanyakan Pak Su, di antara garisan mid BB hingga ke low BB ni, gold daily ni, ini adalah kawasan atau zone yang terbaik untuk buy sepanjang minggu ini. Clear? Ingat doh, dengar baik-baik. Okay, ada masa lagi 8 minit Pak Su. Ada soalan lain? Soalan lain dia soalan lain tu dia dah sembang-sembang pasal kripto dah sekarang ni dia ni. Okey, tapi tak apa. Salam Cikgu Fahmi pun ada. Okey, sekejap saya cari ni UCAT. Cikgu Fahmi, apa khabar baby? Sihat. Semoga sihat. Ni UCAT cikgu UCAT. Okey. Bila USD kita nampak lemah, maka UCAT dalam keadaan jatuhan. Jadi saya ada buat entry, saya ada tadi nampak full. Okey tuan-tuan, satu benda yang saya nak kisahkan. Jangan basuh ni bentuk-bentuk. Tuan-tuan, bentuk-bentuk yang dah terlepas. Saya akan ceritakan something yang tuan-tuan kata dah terlepas. Jangan risau. Dia akan berlaku lagi di pair yang lain. Apa dia Pak Su? Saya di sini cara saya belajar untuk nak mengenal. Sebab bila saya mengenal tuan-tuan, akan datang saya akan alhamdulillah Pak Su. Allah sedap. Sangat sedap. Okey. Pak Su nampak Pak Su? Pak Su nampak tak dekat sini ada 4 garisan bertemu. Baik. Pertama, nampak tak EMA 50? Kan? Kurungan tu 50. Okey. Kedua, garisan mid BB. Peringkat 20. Ketiga, garisan MA10. Keempat, garisan MA5. Jadi Pak Su, dia ada 4 garisan. Perjalanan 50 candle, perjalanan 20 candle, perjalanan 10 candle, dan perjalanan 5 candle Pak Su. Pak Su, dia 4 orang ni Pak Su. Dia duduk berbincang. Aku nak terkejut lah. Inilah hasilnya. Hasilnya. Jadi Pak Su, saya suka benar BBMA pasal Pak Su. Saya thanks a lot pada Cikgu Omar. Sebab garisan ni macam saya dapat memang best. Sebab bila saya nampak Pak Su ada pertemuan macam ni, ini tempat-tempat saya nak entry.
Saya mendengar benda dan ya tuan-tuan berlaku di H4. Bukan di H1, di H4. Bila di H4, bila tuan-tuan nampak momentum ini Pak Su, candle ni hanya akan selesai pada pukul 1 pagi. Okay. Jikalau candle ni tuan-tuan, Pak Su, tutup di luar low BB, ia membuat macam momentum sell, iaitu pada pukul 1 pagi. Dan Pak Su, jikalau muncul bacaan momentum sell Pak Su, bermaksud dia akan jatuh insya-Allah lebih daripada 1 hari. Lebih daripada 1 hari Dan besok akan muncul satu lagi re-entry sell. Itu yang best BBMBA ni. Dia beritahu saya syarat dia Pak Su, pukul 1 pagi nanti jikalau muncul momentum sell di H4, bermaksud besok tunggu satu lagi re-entry. Maksudnya saya dah re-entry kat sini satu, katakan saya terlepas, tak apa, besok satu lagi set up entry. Dan Lepas tu nampak garisan MA50 ni. Nampak tak MA50 ni masih berada di bawah MACD. Baik. Ni MACD, ni 20. Mana 50 ni di bawah garisan 20. Okey tuan-tuan, selagi dengar dengar baik-baik. Selagi 50 ni Pak Su, tuan-tuan, berada di bawah garisan 20 ni tuan-tuan, kejatuhan sangat kuat. Wow. Saya ulang, selagi garisan 50 ni berada di bawah garisan 20, jatuhan sangat kuat. Okey? Saya bagi contoh Pak Su. Okey, saya bagi contoh Pak Su tengok bagi contoh. Okey. Pak Su nampak satu kena merah ni? Okey, baik. Kena merah ni Pak Su adalah kena merah yang ni. Sama. Ini dah cerita dia Pak Su. Merah yang Pak Su nampak sekarang ni adalah merah yang ni. Nampak? Dan merah ni Pak Su, dia hanya terbatal dengan candle biru yang ni. Cuba Pak Su tengok berapa lama dia punya bertahan untuk jatuh. Ni saya masukkan. Nampak tak? 39 sampai 15. Bermaksud Pak Su 2 minggu jatuh. 2 minggu. Jadi, Pak Su boleh bayangkan, tuan-tuan boleh bayangkan, kita menunggu untuk yang merah ni Pak Su, ni jadi macam merah yang ni. Ini yang saya nak. Okey, Pak Su nampak ini adalah bacaan nama dia momentum sell. Bila ada momentum, akan ada re-entry. Dan re-entry tuan-tuan, Allah. Saya delete dulu. Okey, dan re-entry Pak Su, ni kawasan re-entry dia. Satu re-entry. Ni kawasan re-entry dia. 2 re-entry. Betul Pak Su dia terkejut. Ini yang saya nak Pak Su. Mula-mula memang kita akan jumpa macam ni. Kita akan rasa macam iya ke? Bila dia Pak Su dah tutup di bawah 50. Garisan MA50. Nampak tak bawah MA50 Pak Su? Dia punya terkejut memang kuat. Ini tanda-tanda yang USD dijangka untuk terus lemah. EU insyaAllah terus naik. UK ini insyaAllah terus jatuh. Gold naik. Jadi kita ambil peluang tu. Dan itu yang tuan-tuan Pak Su ni nampak sekarang. Jadi bagaimana untuk besok orang tanya. Dia kata Abalan cakap momentum sell. Macam mana nak kenal untuk base entry sell? Okey, macam ni tuan-tuan. Saya bagi clue. Saya tak bagi jawapan, saya bagi cara untuk nak melihat. Okey. Pergi kepada H1. Tuan-tuan. Okay. So, okey. Pergi pada H1. Pak Su nampak tak ada satu candle? Allahuakbar. Candle ni merah ni kan? Ni adalah momentum sell. Ni. Dia tengah jatuh ni. Okey. Nampak tak Pak Su garisan 50 ni? Ni di bawah garisan hitam ni. Okey. Bermaksud dia jatuh masih kuat. Bagi sesiapa yang belum ada entry, tak payahlah fikir entry malam ni tuan-tuan. Pergilah tidur, besok cari entry. Sebab entry insyaAllah muncul besok. Bukan malam ni. Maksud saya adalah tuan-tuan, jatuhan di H1 ni tuan-tuan Pak Su hanya akan selesai. Pak Su nampak tak Tok Baby kembang? Ya, betul. Ni kembang kan. Tunggu dia kuncup Pak Su. Kuncup.
kemudian EMA 50 ni berada di atas garisan hitam tengah ni, okey, pada ketika tu baru kita standby untuk nak entry, sebab itu adalah re-entry sell di 4 jam. Sebab di 4 jam telah pun kalau pukul 1 nanti ada momentum, bermaksud munculnya momentum sell di 4 jam, besok re-entry sell. Jadi tunggu, sabar. Sebab saya kata dalam grup saya, sabar. Dalam setup tuan-tuan, jangan dikejar, dia datang. Oh, saya faham cakap jaga rumah. Kau jangan kejar benda tu lah. Dia datang nanti. Saya fikir, apa benda dia cakap ni? Bila saya tengok, ya Allah, rupanya benda adalah ni rupanya. Dia kata kau jangan kejar, dia datang. Dia turun. Tunggu besok, insyaAllah. Candle ni, insyaAllah dia naik. Dia mencari balik kawasan terendah ni. Lepas tu, inilah nama dia, kawasan-kawasan yang mana kita namakan ini adalah support become resistant atau SNR. Orang tanya, punya dalam BBB ada SNR? Ya, ada SNR. SNR tuan-tuan adalah EMA 50. Tuan-tuan besok nampak, insyaAllah dekat sini tuan-tuan buka H1, tuan-tuan akan nampak EMA 50. Ada parking insyaAllah biasanya kat kawasan sini. Baik punya parking. Inilah kawasan-kawasan untuk kita nak sell insyaAllah besok. Nampak tak Pak Su? Hari ni kan dia TV itu untuk besok. Itu yang, ini baru H1 Pak Su. Saya belum cerita yang lain lagi. Tapi memang yang lain tu minggu depan lah. Memang menarik. InsyaAllah. Hai tuan-tuan, golak semua, jaga money management, banyakkan bersabar untuk tunggu setup, dan bila masuk, kalau boleh lah kan, pecahkan banyak akaun, adakan akaun-akaun yang low gajah. Saya tahu tuan-tuan nak buat, saya pun nak buat. Tapi akaun low gajah tuan-tuan, modal dia cukup lah sebab risiko tinggi. Ambil muat batu akaun-akaun lain yang modal besar tapi risiko rendah, masuklah yang kecil-kecil. Jadi tuan-tuan boleh entry dan profit berterusan. Tu kita nak. Okay. Terima kasih cikgu atas nasihat, tip, panduan kepada kita semua, bukan saja yang di luar sana yang menonton, saya juga dah 161 episod, banyak input dah masuk. Okey. Baik, setakat ni dulu. Terima kasih cikgu atas perkongsian ilmu, halalkan segala ilmu yang kita kongsikan pada malam ni. Sama-sama. Esok kita akan bersama dengan segmen bicara fundamental Cikgu Yun CTC juga pada 10.30 minit malam. Baik tuan-tuan dan puan-puan, saya doakan anda profit dan semoga anda tenang tidur malam ni. Assalamualaikum, kita jumpa lagi. Bye-bye. Bye.